Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan izin daripada Allah kita dapat menyambung lagi pembacaan kita daripada Hasyiah Syarqawi 'ala al-Hudhudi pada malam-malam daripada malam-malam Mina, malam hari Tashrik ini. Jadi kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita, melimpahkan kepada kita nafahat-nafahatnya pada malam-malam yang diberkati ini. Okey. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi pada malam ini daripada kitab Hasyiah Syarqawi pada muka yang ke-82. Kita berhenti sebelum ini pada kalam muhasyi wa'lam anna 'athfal huduthi wa turuwil adami 'ala al-'adam. Jadi perbincangannya di sini kat mana di sini? Okey. Jadi dia kata wa'lam Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrari fid darain amin ya rabbal alamin. Qala wa'lam anna 'athfal huduthi wa turuwil 'adami 'ala al-'adami bin nazari litasalluti al-istihalati ala kullin anna 'athfal huduth min 'athfil khassi ala al-'ammi. Okey. Sekarang ni dia kata ketahui oleh kamu bahawa ataf hudus dan turuwul adam, ataf mengatafkan hudus. Ni daripada idafah masdar pada maf'ul lah. Ma'ataf akan hudus dan turuwil adam dan mendatang adam itu di atas mana? Mana ma'tuf alaih? Alal adam. Di atas adam itu bin nazari, itu dengan dilihat. Bin nazari. Dah habis gitu. Anna atfa isim anna. Dia kata bin nazari li tasallutil istihalati, dengan melihatkan kepada kenanya istihalah. Tasallutil istihalah makna istihalah tu kena ke siapa? Menguasai. Maksud istihalah tu istihalah tu kena kepada apa? Bin nazari li tasallutil istihalati ala kullin. Ala kullin kullin mana? Kullu wahidin minhumah. Kenanya istihalah tu atas setiap daripada keduanya itu min haraja muta'alliq dengan mahzuf, jadi khabar anna 'athfal huduth min 'athfil khassi, daripada ataf suatu yang khusus atas suatu yang gini dia kata sini, mana dia kata atah huduth, wahiyal adam. Tengok tu. Wahiya al-adamu.
wal hudutsu atah pertama hudus wa turuwul adam yang kedua ialah turuwul adam mendatangi atau didatangi ketiadaan. Okey. Hudus ini dan turuwul adam ini diataf kepada Adam. Dan ia sifat mustahil itu ialah Adam. Dan ni ataf yang pertama ialah hudus. Ataf yang kedua ialah turuwul adam, mendatangi ketiadaan. Mendatangi tiada tu. Okey, atafnya hudus dan turuwul adam diataf kepada Adam ni itu daripada bab mana? Tu bin nazar. Dengan dilihatkan tasallut. Kenanya istihalah tu mustahil tu atas tiap daripada satu. Adam pun mustahil, hudus pun mustahil, mendatangi ketiadaan tu pun mendatang oleh ketiadaan tu pun mustahil. Itu termasuk daripada jenis ataf khas atas ataf am. Awil lazimi ala malzumi ataupun min atfil lazimi ala malzum, atau boleh kita katakan juga daripada jenis ataf suatu yang lazim atas suatu yang malzum, atas yang dilazimi. Mana? Lazim daripada ta'adud itu lazim daripada Adam tu. Lazim daripada Adam oleh baharu. Jadi baharu ni panggil lazim. Dan lazim pada Adam itu datangnya Adam. Jadi huduh dengan turu Adam ni lazim bagi Adam. Adam tu panggil malzum. Huduh dan turu Adam tu dipanggil lazim. Jelas ni? Okey. Jadi dia kata apa gini? Kenapa? Ni ilah. Kenapa kita kata dia itu termasuk daripada atah lazim di atas malzum. Li'anna istihalatal adami, kerana mustahil ketiadaan itu alaihi ta'ala, atas Tuhan itu, tastalzimu istihalatal huduth. Lazim daripada mustahil Adam itu, lazimnya akan mustahil baharu. Bila kata Tuhan tu mustahil ada pada Tuhan tu sifat Adam, maka lazim daripada itu mustahil juga baharu lah. Sebab apa itu baharu? Baharu tu al-mawjudu ba'dal adam, yang ada selepas daripada ta'adud. Jadi makna ada ta'adud lah. Padahal kita kata mustahil ta'adud. Jadi mustahil lazim daripada adam itu mustahil baharu. Wa turu wal adam. Dan wa turuwi atau pada istihalah. Dan mustahil juga turuwil adam, mendatangi Adam. Kenapa? Li'annal awwala, kerana yang pertama. Yang pertama mana? Yang pertama itu Adam. Yang pertama itu yang pertama itu Adam. Li'annal awwala li'annal Adam. Fi quwwati qadiyatin kulliyah. Dia itu umpama. Fi quwwah ni makna dia seumpama pada kekuatan qadiyah kulliyah. Umpama ayat atau qanun kulli. Satu statement yang memberi kaedah kulliyah. Apa dia? Fi quwwati qadiyatin kulliyatin qailatin, yang berkata, ni qadiyah dia. La adama. Ataupun la adama yathbutu, boleh baca lah. La adama yathbutu lahu ta'ala. Tiada Adam yang sabit. La adama yathbutu lahu. Nak baca dengan tu pun boleh. Nak baca la adamun yathbutu. Tiada Adam, tiada suatu Adam. Adam mana? Adam yang sabit bagi Tuhan. Kalau Adamah jadi la tu la nafil jins lah. Kalau la adamun yasbutu, tiada suatu Adam yang sabit bagi Tuhan. Makna Adam tu tak ada sabit bagi Tuhan. La sabiqan, tidak sebelum, wala lahiqan, tidak selepas. Adam takkan sabit bagi Tuhan, sama ada sebelum atau selepas. Itu di qadiyah kuliah yang pertama. Wala syakka, ni qadiyah kedua. Wala syakka anna hadza a'ammu min istihalatil adami. Ni
Hak ni kalau kita dalam mantik kan dia susun muqaddimah awal, muqaddimah tsani, lepas tu natijah kan. Ni lebih kurang ni. Dia nak susun qadiyah ni. Pertamanya, tidak ada adam yang sabit bagi Tuhan. Sama ada sebelum ataupun selepas. Dan tidak syak bahawa ini a'ammu, lebih umum min istihalatil adami as-sabiki wal adamil lahik. Bahawa adam itu, kita kata mustahil adam tu, itu lebih umum daripada istihalah adam sabit, mustahilnya adam sabit atau adam lahik. Wa ma'lumun, dan telah maklum anna istihalatal adami, bahawa mustahilnya adam itu musawiyatun, menyamai liwujubil wujudi, menyamai bagi wajib wujud. Wajib ada. Mustahil adam tu tak, istihalatul adam. Apa maksud? Menyamai bagi wujubil wujudi, bahawa wajib ada. Wajib ada tu maksud apa? Dia tu sama kan? Dia tu makna reti daripada mustahil tak ada. Wa ma'lumun anna istihalatul adami musawiyatun liwujubil wujud. Fayakunu, maka jadilah wujubul wujudi mustalziman liwujudil kidami. Maka jadilah wajib ada itu melazimi bagi wajib kidam. Wal baqa'i, dan wajib baqa'. Mana? Bila kata istihalah adam, maka lazim daripada istihalah adam itu wujubil wujud, wajib ada. Maka bila dah kita letakkan bahawa wajib ada, wajib Allah Ta'ala itu ada, wujud Allah Ta'ala wajib, maka lazim daripadanya mustahil tak ada. Mustahil tak ada ni, kita sebut dah, tak ada tu sama ada sabit ataupun lahik. Yang sabit ni kita kata mustahil tak ada yang sabit ni, kita kata kidam. Mustahil tak ada sabit yang mendatang itu mustahil adam. Mustahil adam yang sabit itu kidam. Dan mustahil adam yang lahir itu baqa. Maka dengan erti kata lain, bahawa mustahil adam itu lazim daripada itu mustahil mengisbatkan kidam dan mengisbatkan baqa. Jadi dia kata fayakunu wujubul wujudi, maka jadilah wajib ada itu melazimi bagi wujudil kidam, bagi wajib kidam wal baqa. Jadi wajibul wujud ini melazimi bagi sifat kidam dan melazimi bagi sifat baqa. Nampak? Maka bila begitu fa'atfuhuma alaihi, mengatafkan keduanya. Mengatafkan apa? Kidam dengan baqa. Alaihi, atasnya, atas wujud itu, min atfil lazimi alal malzumi, atas termasuk daripada atafnya lazim atas malzum. Awil khasi alal ami, ataupun ma'atafkan yang khas atas yang am. Ini kalau kita balik dhamir kepada kidam dengan baqa lah. Tapi kalau kita balik kepada atfuhuma, kepada asal masalah, apa dia asal masalah? Iaitu menafikan menafikan hudus dan juga menafikan turuwul adam. Maka sama je lah. Jadi hudus dan turuwul adam itu kita panggil lazim bagi malzum. Mana malzumnya? Iaitu adam. Iaitu adam. Jadi adam itu melazim daripada adam oleh apa? Oleh mustahil adam tu lah. Oleh mustahil hudus dan mustahil turuwul adam. Mustahil hudus tu kita kata sebagai kidam. Mustahil turuwul adam tu kita kata sebagai baqa. Okay. Itu maksud di situ. Itu maksud am dan khas tu. Jadi umum adam tu lebih umum lah daripada hudus dan juga turuwul adam. Walaisal muradu bil ammi wal kulli, dan bukan yang dimaksudkan dengan am dan am tu al kulli. Bukan. Walaisal muradu bil ammi al kulliyya.
Jadi khabar laisa. Dan tiadalah dimaksudkan dengan am itu laisal muradu bil ammi al kulliyah. Iaitu kulli, bukan. Bukan am dengan maksud kulli. Wal khasi juz'i dan bukanlah yang dimaksudkan dengan khas itu ialah al juz'i al mundarijah tahtahu yang terletak di bawahnya itu. Bukan dengan juz'i yang terletak di bawahnya, di bawah kulli tadi. Kulli itu makna satu mafhum kulli. Satu mafhum. Ini juga dalam mantik ya. Perbezaan tu antara kul dengan kulli dengan kulliyah. Antara al-juz'u dengan al-juz'i dengan juz'iyah. Itu kena tengok dalam ilmu mantik tu. Siapa tak teringat Dr. Mari tu, tengok balik dalam ilmu mantik. Sini kita nak terang panjanglah mungkin sebelum ni pernah terang dah Jadi bukan am itu hukum kuli dan bukan khas tu hukum juz'i yang terletak di bawah kuli tersebut. Hatta bukan itu maksud. Sehingga dapat kita irad hatta yarida, sehingga bukan itu maksud sehingga dapat kita irad anna dzalika la yasihhu huna, bahawa makna itu tidak sah di sini. Kenapa bukan maksud itu? Li'annal wujuda, kerana sifat wujud itu nafsiyun, dia jenis sifat nafsi. Wa ma ba'dahu salbiyani, dan selepas daripada sifat wujud ialah sifat salbiyani, kidam hudus, ataupun kita kata hudus dengan turul adam tu, itu sifat salbi. Hudus turul adam bukan. Kidam bakok tu. Salbiyah ni ialah kidam bakok tu lah. Wujud itu sifat nafsi. Wa ma ba'dahu, dan yang selepas sifat wujud itu, iaitu sifat kidam dan bakok, salbiyah ni itu sifat salbi. Jadi kalau kita kata termasuk daripada atah khas di atas atah am, jadi kalau am dengan maksud kulli dan khas masuk juz'i, tak kena. Sebab apa? Macam mana salbi tu boleh jadi juz'i kepada sifat nafsi? Tu nampak tak situ? Tak tahu nampak kedok tu. Nampak kedok tak tahu tu. Nampak bukan di mata, nampak di akal. Nampak di akal, bukan nampak di mata. Nampak di akal. Faham tak? Dia kata, kalau tu dia kata laisal murad bil am al kulli. Kan dia kata daripada ataf khas alal am kan? Ataf kan hidang bakok itu atas wujud. Samalah kalau kita nak ambil sifat mustahil pun sama juga. Hudus dengan turul adam di atas adam tu. Atau hidang bakok itu di ataf atas wujud. Maka dia kata daripada ataf khas di atas am. Mana khas? Hidang bakok. Mana am? Wujud. Jadi apa maksud am dan khas itu? Bukan am itu makna kulli dan bukan khas tu makna juz'i. Yang mana makna juz'i ni memang termasuk di bawah makna kulli kan? Sebab dia juz'i. Sebab apa? Sebab tak boleh nak katalah juz'i. Sebab benda kulli dia tu lain jenis dia. Iaitu wujud. Itu jenis sifat nafsi. Dia itu kalau kita kata juz'i, dia itu salbi. Mana boleh juz'i itu menyalahi bagi kulli. Wa ma ba'dahu salbiyan. Apa maksud al-am dengan khas ni? Balil muradu bil ami, tapi yang dimaksudkan dengan am tu kathirul afra', yang mempunyai banyak afra'nya. Dia punya banyak afra' dia. Afra'. Kalau istilah yang benda tangible tu, banyak segmen-segmen. Banyak afra' dia, banyak yang di bawahnya itu. Banyak individu di bawahnya itu. Banyak perkara bawahnya itu. Jadi maksud am tu banyak perkara bawah dia. Banyak perkara. Wabil khasi, dan dengan yang dimaksudkan khas tu qalilul afra', yang perkara bawah dia tu kurang. Faham perkara tak? Bukan kera, perkara. Perkara itulah bahasa Terengganu bagi perkara-perkara.
Al-umur. Al-umur. Okey. Wala syakka, dan tidak syak. Anna wujubal wujudi, bahawa wajib ada itu muhtamilul fardaini. Dia itu merangkumi dua fard itu. Dua perkara itu. Dua perkara itu. Apa dia? Wajib ada itu wujubul wujudi, merangkumi bahawa zat itu juga qadim dan juga baqa. Qadim dan juga baqi. Bila wujubul wujud, zat itu wujubul wujud, wajib ada, maka wajib ada itu merangkumi fardain, dua perkara. Apa dia? Wahuma adamu qabuli lintifa'i sabiqan, iaitu tidak menerima tiada yang dahulu, walahiqan, dan tidak menerima tiada yang mendatang. Ai adamu qabuli lintifa'i sabiqan walahiqan, ai wa adamu qabuli lintifa'i lahiqan. Tak menerima tak ada yang dahulu, tidak menerima tak ada yang kemudian. Wa wujubul qidami fardun wahidun faqat. Wajib qidam tu satu fardu saja. Satu perkara. Wa huwa adamu qabuli lintifa' sabiqan, iaitu tidak menerima tiada yang dahulu. Wal baqa'u. Wal baqa'i lah kalau kita kata. Ai wa wujubul baqa'i. Ataupun wal baqa'u aksuhu boleh juga. Kita kira jumlah barulah. Wal baqa'u aksuhu, sebab gitu. Wal baqa'u aksuhu, dan bermula baqa' tu lawangnya. Yakni lawang apa? Lawang bagi kidam lah. Baqa' tu lawang dia. Mana? Lawang bagi mana? Lawang bagi adamu qabuli lintifa'i sabiqan. Baqa' itu adamu qabuli lintifa'i lahiqan. Lawang situ lah. Lawang situ. Bukan lawang bagi kidang. Lawang kidang tu dah jadi lagi lawang kidang. Jadi baqa' itu aksuhu, akas bagi kidam. Kidam itu dia kata adamu qabuli lintifa' sabiqan. Tidak terima tak ada. Tak terima tak ada hak dahulu. Dan lawang dia tak terima tak ada yang mendatang. Itu baqa'. Fayan faridu, maka jadi berseoranglah, jadi bertunggalanlah wujubul wujudi, wajib ada itu angkulli wahidin, atas setiap satu, fil akhari, bagi yang satu lagi. Jadi dia itu boleh seorang diri menggantikan hak lain. Wa qad taqaddama, dan telah terdahulu at-tanbihu ala dhalik, tambih, peringatan yang dibuat atas demikian itu ni masa perbincangan. Kenapa? Kalau ikutkan kepada makna al-wujubul wujudi, wajib ada itu sudah merangkumi dalamnya itu bahawa Tuhan itu bersifat dengan qidam dan Tuhan tu bersifat dengan baqa'. Apa? Wujubul wujud itu dah masuk dalam itu sifat wajib qidam dan wajib baqa'. Bila gitu tak perlu dah. Tapi dia kata sebut dah dulu ni. Antaranya bahawa li khatari hadzal fanni. Kerana bahayanya ilmu ini, fala apa namanya mak kata, fala yastaghni fala yaktafi bil malzumi anil lazim. Tidak memada ulama sebut malzum saja tanpa sebut lazim. Bahkan ulama tafsilkan, ulama huraikan dengan detail setiap sifat-sifat itu. Tak memada sebut malzum saja tanpa sebut lazimnya. Kalau ikutnya tak payah sebut lazim dah, sebab dalam malzum tu ada dah faham daripada itu lazimnya begini. Okay? Wa qad taqaddama tanbihu ala dhalik. Qauluhu wa kadza turuwul adami.
naqidul baqa. Mana tak dia? Ni dia nak terang sini ni. Wa kadza turuwul adami naqidul baqa. Dan demikianlah mendatangi tiada itu naqid, lawan bagi baqa. Kenapa? Li'annal qidama ibaratun an nafil adami sabiqi. Qidam itu ibarat daripada nafi ketiadaan yang terdahulu. Lil wujud, yang mendahului bagi wujud. Wal hudus ibaratun an tajdid ba'da adam. Okey, kita baca sini. Hudus itu ibaratun an tajdid ba'da adam. Ibarat daripada baharu selepas daripada tiada. Fayastalzimu, maka melazimi ia sabqa, akan mendahului al-adam, mendahului tiada bagi wujud. Bila kata baharu ni makna sebelum ada dia itu lazim marinya tak ada dulu sebelum ada. Wa nahwu hadza. Wal baqa'u ibaratun an nafil adamil lahiq. Baqa' itu ibarat daripada ternafinya adam lahiq lil wujud. Adam yang mendatang bagi ada. Wa turuwul adam, dan mendatangi adam itu huwal fana, iaitu fana, ibaratun an thubutil adam lahiq lil wujud. Iaitu ibarat reti faham daripada sabitnya adam yang mendatangi bagi wujud. Okey. Kata Muhashir rahimahullah, qauluhu wa kadza turuwul adami, dan demikianlah juga turuwul adam, naqidul wujud, dia itu naqidul baqa. Turuwul adam, mendatangi tiada tu, makna tak ada tu mari ke diam, itu menafikan baqa. Baqa tu kekal. Baqa tu makna ada. Ada. Tak ada mari tak ada. Jadi lawangnya ada tak ada, mari tak ada tu. Jadi mendatangi adam itu lawang bagi baqa. Sebab baqa tu tidak mendatangi tiada. Tak ada tu tak mari. Ya. Kata Muhashi, fihi nazarun, pada kalam ni ada nazar. Dia kata turul adam tu naqid, mendatangi tiada itu lawang bagi baqa. Dia kata fihi nazar. Bal huwa min muqabalati syai'i wal musawi li naqidihi. Dia bukan naqid turul adam, bukan betul-betul naqid bagi baqa. Sebab naqid bagi baqa la baqa. Naqid bagi baqa ialah la baqa. Jadi sebenarnya apa? Turul adam tu daripada turul adam dengan baqa ni lawanan antara sesuatu dan musawi li naqidihi, yang menyamai bagi naqidnya. Dia bukan diri naqid. Kenapa? Li'anna naqidha turuwil adami, kerana naqid bagi turuwil adam. Okay. Turuwil adam, naqid dia apa? Naqid dia la turuwil adam. Atau adami turuwil adam, ikutlah. La, ni ada ni. La turuwil adam. Tidak mendatangi tak ada. Mendatangi tak ada tu, lawang dia ialah la turuwil adam. Wa huwa musawin lil baqa. La turul adam, tidak mendatangi tiada tu, menyamai bagi baqa. Allazi huwa nafyul adami tariq, iaitu ternafinya adam. Nafu ni kita maksud dah. An-nafyu bermakna intifa'. Nafyun bermakna lintifa'. Dengan makna intifa'. Kita faham dah bahawa baqa itu ialah nafi adam tariq. Alama sayati, atas barang yang lagi akan datang. Jadi betul lah. Yang tepatnya atau yang kita kata kalau nak kira cermaknya, turul adam tu ialah dia itu musawi lin naqidi, menyamai bagi naqid. Dia itu muqabalah antara syai' wal musawi lin naqidihi. Dan yang menyamai bagi naqidnya. Mana? Turuwul adam, lawanan dia dan juga baqa itu ialah antara sesuatu, lawanan sesuatu dan sesuatu yang menyamai bagi naqid dia. Okey.
Ni jelas dah ni, kita sebut dah belum ni. Jadi boleh tengok video-video sebelum ni lah mana dia? Habis. Okey. Qauluhu ibaratun 'anit tajdidi. Ni dia nak terang huduth. Huduth itu ibaratun 'anit tajdid. Huduth itu ibarat daripada tajdid. Al-aula, katanya yang lebih aula an yaqula, bahawa syarih berkata anit tajaddudi. Sebab kita pernah sebut kan. Jadi moleknya dia takbirkan dengan tajaddud, bukan dengan tajdid. Kenapa? Li'anna tajdida tafsirun lil ahdafi. Dia itu menerangkan bagi ahdath, kelakuan, perbuatan, allazi huwa fi'lul fa'ili, yang mana dia itu perbuatan pembuat, perbuatan bagi pembuat. Tajdid ni jaddada yujaddidu tajdidan, orang membaharui. Jadi tajdid itu ialah pembaharuan. Pembaharuan itu ialah ahdath, perkara yang berlaku dengan sebab fi'lu fa'ilin, perbuatan orang yang buat. Jadi adakah hudus itu perbuatan orang yang membuat membaharukan? Bukan. Dia itu tajaddud. Dia bukan membuat pembaharuan. Dia itu tajaddud, baharu. Dia itu baharu tu sendiri. Sebab tu dia kata al-aula an yakula anit tajaddud. Lianna tajdida tafsirun li ahdathi alladhi huwa fi'lul fa'ili. Fahuwa min awsafi syakhsi. Maka tajdid itu daripada sifat asy-syakhs. Sifat orang lah. Orang. Kalau orang membaharukan sifat sesuatu. Al-mujaddid, asy-syakhs al-mujaddid, orang yang membaharui. Orang yang membaharui. Sifat orang yang membaharui. Macam ada orang tu lah. Ada orang yang buat kapal terbang tu, dia tak boleh ikut disebut. Walaupun kalau tengok secara insafnya, kandungan itu tidaklah seperti mana tajuk, tapi tajuk itu tajuk kontroversi. Kenapa saya tidak ikut ulama? Kenapa saya ikut Quran dan hadis? Oh, panjang cerita. Maknanya nak apa pembaharuan? Saya tak boleh ikut orang sebelum ini. Di mana kita sebelum ni merujuk kepada ulama dan kitab. Jadi saya nak bawa masyarakat kita kepada satu pembaharuan, iaitu kita kembali kepada Al-Quran Sunnah sendiri. Sedap je bunyi kau. Sedap je bunyi. Baca ayat Quran pun sedap kau, walaupun tak apa nak betul baca tu. Ambil patut masa PKP gini, ngaji Quran lah betul tajwid. Ni nak buat pembaharuan tajdid. Nak gua ni. Jadi dia kata min awsafi syakhsil mujaddid. Tajdid itu daripada sifat orang yang membuat tajdid. Bi khilafit tajaddudi, lain dengan tajaddud, fa innahu tafsirun lil huduth, itu mentafsirkan, menguraikan bagi huduth, atau perbuatan tu, ataupun hadath, benda yang berlaku tu. Tafsir lil huduth, bagi baharu itu sendiri. Dia mentafsirkan bagi baharu. Bukan hadath bukan tafsir bagi hadath. Hadath tadi tajdid. Tafsir lil hudus, bagi baharu itu sendiri. Tajaddud fa innahu tafsirun lil hudus alladhi huwa min awsafi al-mutajaddid. Mutajaddid sesuatu yang jadi baru. Suatu mutajaddid maknanya sesuatu yang jadi baru. Mutajaddid min awsafil mutajaddid, daripada sesuatu yang jadi baru. Ai al-hadith, iaitu yang baharu itulah. Suatu yang jadi baru iaitu al-hadith, suatu yang baharu. Walau qala, jadi kata muhasyi kita, kalaulah syarih kata hudus itu ibaratun anil wujudi ba'da adamin. Kalaulah syarih kata al-hudus ibaratun anil wujudi ba'da adamin, ibarat daripada ada selepas tak ada, lakana aula, itu lebih aula. Kenapa? Li'annahu al-ma'na al-haqiqi, kerana itulah makna hakiki lil hudus, bagi hudus. Ni sebut dah sebelum ni kan. Jadi tajaddud itu makna majazi bagi hudus. Makna hakiki bagi hudus ialah al-wujud ba'da adam.
Makna itu makna hakiki bagi hudus. Bi khilafi tajaddud, lain dengan tajaddud al-mazkur, fa innahu ma'nan majaziyun, dia itu makna majazi sahaja. Lahu ay lil hudusi. Ada orang tanya, Ustaz Hanafi Abdul Karim, saya duduk di Terengganu di Kuala Terengganu. Ustaz Muhammad Naim Hassan Basri, al-hasil bil masdar. Al-hasil bil masdar. Itu al-hasil bil masdar. Yang hasil dengan masdar. Sama dengan mana tu? Tajdid kan? Jadi benda yang berlaku tajdid itu dia panggil mutajaddid. Hasil bil masdar. Boleh lah? Boleh. Kalau itulah maksudnya. Kalau itu maksud, iaitu yang hasil dengan fi'lu fa'il. Fi'lu fa'il itu perbuatan. Jadi terhasil baharu itu sendiri. Al-hasil bil masdar. Okey. Fa innahu ma'nan majaziyun. Lahu ay lil huduth. Fa huwa ta'rifun lahu bil ma'na al-a'am. Maka mentarifkan hudus dengan tajdid atau tajaddud itu ialah mentarifkan sesuatu dengan makna al-a'am, dengan makna yang lebih umum. Okey, habis. Wal hasil khulasahnya annal hudutsa, bahawa hudus itu haqiqatan pada fil haqiqah, pada hakikatnya fil wujudi. Makna hudus pada hakikat ialah fil wujudi ba'dal adam. Itu makna hudus pada hakikat, iaitu ada selepas tiada. Wa yutlaqu majazan, dan diitlaqkan dengan makna majaz ala tajaddudi ba'da adamin, atas tajaddud baharu setelah adam. Mana? Asyamili, yang merangkumi. Syamili sifat tajaddud, yang merangkumi lil wujudi, yang mana merangkumi bagi wujud, wal hal, dan bagi hal. Bila kata hudus dengan makna at-tajaddud ba'da adam, dia memberi makna juga bagi wujud dan juga hal. Benda yang ada dan juga hal. Fa itlaquhu ala ma ya'ummu al-amrayni, maka itlaq musannif atas perkara yang merangkumi dua perkara itu majazun, dikira majaz lah. Li'annal haditha, kerana suatu yang hadith, suatu yang baharu, kama fil mawaqifi, seperti mana dalam kitab mawaqif bagi Adududdin Al-Iji. Ini kitab besar lah ni. Ni kira kitab rujukan paling besar lah. Nak kata paling tu makna antaranya lah. Dia juga kitab maqasid bagi Imam Taftazani, dan juga syarah mawaqif. Mawaqif Imam Iji, syarah mawaqif dan juga syarah dia. Jadi sebagaimana dalam kitab mawaqif bagi Adududdin Al-Iji, dia kata apa dia? Haqiqatan annal haditha kama fil mawaqif. Kama fil mawaqif haqiqatan fil mawjudi ba'dal adami. Hakikatnya merujuk kepada suatu yang maujud selepas daripada tak ada. Fayakunu lil hudusi. Fayakunu lil hudusi. Fayakunu bukan lil hudus, fayakunu al hudus. Fayakunu al hudus. Nuskah yang ada dengan orang lain macam mana? Bukan li lah, al lah. Fayakunu al hudusu. Maka jadilah al hudus itu, apa dia? Al hudus itu sebab al hadis ialah al mawjud. Al hadis kena kepada al hudus, tak ada alif lah, ni macam lil hudus, bukan. Fayakunu al-huduth. Sebab al-hadith ialah al-mawjud. Benda yang mawjud selepas pada tak ada. Maka hudus itu huwal wujudu ba'dal adami. Merujuk kepada ada selepas pada tak ada. Okey. Qauluhu fayastalzimu, maka melazimi. Panjang ni. Panjang ni. Jadi berarti situlah.
Kita berhenti situ untuk malam ni. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung pada kesempatan akan datang. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.